kerja kita 11 menjaga taraf hidup melebihi elemen yang sah. 12 pinjam wang, tadi apa yang sebut tadi ada sebut pasal menjadi penjamin apa semua kat sinilah. 13 kebetulan kewangan yang serius. 15 menjawab dengan faedah. 16 penglibatan dalam pasaran niaga hadapan. 17 cabutan petuah loteri. 18 penerbitan buku. 20 penyuntingan dalam mana-mana penerbitan. 21 mengambil bahagian dalam politik. 23 tidak hadir bertugas. Ini paling ramai lah tuan-tuan dan puan-puan dalam sejarah kita Perkhidmatan Awam, inilah paling ramai sampai hari ni. Dekat RS ada tak isu-isu tidak hadir bertugas ni? Ada. Ha? Setakat ni kat Kelantan tak ada lagi puan. Kat Kelantan tak ada, kat tempat-tempat lain? Ada. Ada tuan-tuan dan puan-puan, tak dinafikannya semua tempat ada sebenarnya. Semua tempat banyak isu dia. Gangguan seksual tuan-tuan dan puan-puan. Agak-agaknya mutlak ke tak? Mutlak ke tak agak-agak? Mutlak tuan-tuan dan puan-puan gangguan seksual tersinggung, terhina, terugut, perbuatan secara lisan, betul atau apa-apa cara lain, tidak terhad tempat kerja. Kalau dulu tak ada WhatsApp group, tak ada apa semua, tak ada canggih-canggih ni dulu, kita boleh ganggu kat tempat kerja je Sekarang ni bila bermasa 24 jam boleh ni tuan-tuan dan puan-puan 24 jam Sekarang ni banyak isu-isu gangguan seksual tuan-tuan dan puan-puan di mana-mana tempat. Saya harap tak adalah di ROS ni tuan-tuan dan puan-puan Sebabnya sekarang ni kerajaan pandang serius lah kalau berlakunya isu-isu gangguan seksual ni. Kita akan terus ambil tindakan Ada siapa-siapa nak share pengalaman ni? Gangguan seksual ni? Kes-kes kat mana-mana ke? Pengalaman tak ada puan. Tak ada? Kawan-kawan pun tak ada? Tak ada. Jaga-jaga tuan dan puan-puan sebabnya dia macam ni. Sekarang ni saya tak pastilah tuan dan puan-puan mungkin dah biasa bergurau sesama sendiri, bergurau kasar kata orang tu. So tak ada isu. Tapi kalau kita tahu dia tu dah tak biasa bergurau, kita pergi buat bergurau dengan dia, dia boleh jadi jatuh gangguan seksual tuan dan puan, macam body shaming. Kalau dia tak boleh terima dia boleh jadi gangguan seksual. Macam ada satu kes tu, dia pegawai ni, dia biasalah kita orang Melayu ni kan, kita biasa bergurau hari Khamis malam Jumaat kita biasa buat gurauan So hari Jumaat tu dia gurau lah dengan kawan dia. Dia cakap dekat pegawai perempuan tu, dia kata, "Ai, happy nampak hari ni, buat apa semalam?" So pegawai perempuan tu tak boleh terima. Dia rasa macam itu adalah gangguan seksual, kata-kata yang tak sepatutnya lah. So dia buat laporan polis. Bila dia buat laporan polis, dia buat laporan pada bos dia lah. So bila dia buat laporan pada bos dia, betul lah benda ni tak nak, apa dia punya tak kukuh lah, justifikasi dia tak kukuh. Sebab dia kata biasalah, dia jawab balik, dia kata kalau apa malam tadi kan kita baca Yasin. Betul lah, which is right lah kan. Kita orang Islam biasanya kami malam Jumaat kita baca Yasin kan. So kes tu jadi macam close macam tu je lah. Tapi di sini saya nak tekankan bahawa sebenarnya kita nak bergurau tu tengok keadaan. Tengoklah kawan-kawan kita tu boleh gurau ke tak. And then ada satu isu which is dia ni pegawai grade tinggi lah tuan-tuan dan puan-puan tak lama lagi nak pencen. A few months lagi nak pencen. Kes ni berlaku tahun lepas. Ke 2 tahun lepas? 2 tahun lepas saya. Tahun lepas tak boleh pergi luar negara kan. So dia pergi luar negara dengan dia punya pegawai dia. Balik pegawai dia buat laporan polis. Gangguan seksual. So rupa-rupanya bukan pegawai dia saja kena, ada lagi dekat pejabat dia yang kena. So bila kawan ni dah start buat laporan polis, sebab gangguan seksual ni orang tak berani buat laporan polis. Sebabnya satu malu, satu takut terjejas karier lah apalah. So dalam kes ni berlaku, bila dia buat laporan polis, lepas tu dia buat laporan pada JPA, dalam tempoh 24 jam JPA tukarkan kedua-dua dia dengan seorang pegawai dekat pejabat tu ke JPA untuk penempatan semula lah, untuk jauhkan mereka daripada bos dia tu. And then bos dia tu tak lepas tu dipulakan. And then saya tak pastilah apa nasib dia sebab dia dah nak pencen. Saya tak pastilah apa nasib dia. So itulah tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga lelaki pun ada kena gangguan seksual tau. Ada. Macam mana tu lelaki kena gangguan seksual tu? Cik Azhar?
Tak pernah kena lagi. Tak pernah kena. Tak pernah kena lagi. Sebab ada pernah lelaki cerita kat saya. Dia kata, puan, kalau perempuan yang datang tepuk-tepuk bahu ni, tak apa, dia kata puan, ini yang jenis-jenis ala-ala sajak tu datang, dia tergeli dia cakap. Kak RS tak ada kan? Tak ada ala-ala sajak kan? Kan ada juga? Zahari sila komen. Tak ada kan Kak RS kan? Ha? Sisi easy. Tu yang bahaya tu ala-ala tu sebab pernah tahu peserta konsultasi Intan, pernah siang lelaki sejati tau. Malam rupanya dia berubah. Rambut panjang. Tu Cik Azhar tu. Macam ala-ala rambut Cik Azhar tu. Ada ala-ala juga tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini pasal isu so, okey, pekerjaan luar. Yang ni saya tahu ramai yang buat. Make sure you mesti dapat kebenaran ketua jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Pekerjaan luar ni jangan tak dapat kebenaran ketua jabatan. Dan jangan buat waktu kerja. Sebab kita ada kes tata tertib, dia buat pekerjaan luar tak dapat kebenaran. Dan tidak mengganggu tugas lah. Make sure bila dapat kebenaran tu tak mengganggu tugas. Kalau mengganggu tugas, ketua jabatan berhak untuk tidak memberilah, tidak memberi kebenaran. Etika pakaian, ini pun saya nak tekankan juga. Macam Johor dia tak ada pakai batik kan, dia pakai baju koprak hari Ahad kan. Kalau negeri lain kebanyakannya hari yang tak kerja hari Jumaat, okeylah. Yang hari Khamis kerja mostly pakai batik lah. Tapi sekarang kita tak ikut sangat. Terpulang pada ketua jabatan lah. Tapi saya nak nasihatkan saya nak alert lah sesama kita bagi peringatan lah. Baik lelaki, baik perempuan dalam ni. Saya nak hari Jumaat, siapa yang kerja hari Jumaat ni lah. Hari Jumaat perempuan dia tend tu untuk pakai jubah. Kalau boleh pakailah jubah yang betul-betul loose tuan-tuan dan perempuan Janganlah pakai jubah yang lycra, yang style Malaysia punya jubah. Pakai jubah yang betul-betul untuk yang ke Mekah tu, yang betul-betul loose. Sebab seksi. tu Cik Azhar dah cakap dah. Terus terang seksi betul. Ada kalanya tak sepatutnya. Saya tak boleh, saya tutup mata jalan kalau tengok macam tu. Takut berlanggar. Tutup mata tak boleh Cik Azhar tutup mata dah tengok Kalau Cik Azhar kalau tutup mata macam mana nak jalan? So make sure kalau ada kawan-kawan yang pakai macam tu, tegur lah sebabnya malu. Serius saya cakap, kita as a perempuan malu lah Lelaki tengok macam mana Cik Azhar? Suka ke macam mana? Not my taste lah, not my taste. Kita tengok atas orang juga Cik Azhar. Betul. Okey, make sure tegur kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, salah guna dadah tak ada dia sebut tadi kan. Ni tak boleh ni memang mutlak. Kecuali bagi maksud perubatan. Maksudnya kalau hospital kerajaan yang charter dia ni memang kena ambil that drug, it should be okay. Saya nak tanya, RS ada buat ni tak? Ada buat urine test tak? Kat pejabat? Ada? Pernah lah buat puan. Pernah, okey. Kalau boleh pernah buat. Pernah. Kalau boleh try lah buat ada pernah JPM dia pernah buat masa nak buat perhimpunan bulanan, dia buat urine test mengejut. And then surprisingly sebenarnya ada kes yang positif. So tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buat kalau ni kat pejabat check sekali-sekala buat urine test. Check okey, terima hadiah. Kalau ikut kita punya peraturan 500 ke bawah tak boleh tak payah istihar. 500 ke atas kena istihar. Tetapi tengoklah juga kalau dia memang betul-betul ada untuk kepentingan kita, pandai-pandailah tuan-tuan dan puan-puan untuk mengelak Ada siapa nak share pengalaman benda-benda ni setakat ni? Tak ada? Apa biasa pertubuhan bagi buah-buahan puan. Kalau contoh kalau hari Cina ni buahan banyak lah sampai kat kaunter. So macam mana buat? Ya ke tak? Kalau contoh macam buah tu dikira hadiah ke ataupun tidak? Buah-buahan boleh lah. Buah-buahan boleh dengan buku. Ya. Sebab dia dah keluar perkeliling kat sedap saya. Buah-buahan. Itu zaman Tun Mahathir tu sebagai Perdana Menteri Cik Azhar, tapi perkeliling kita tak pernah ubah. Perkeliling kita 500 ke bawah
tak perlu isytihar, 500 ke atas kena isytihar. Tak pernah berubah. Tetapi macam saya kata tak dialah, tengoklah kalau dia tu memang nak bagi tu atas sebab apa. Kalau macam sekarang Raya Cina kan, semua orang dapat. Memang dia akan hantar punya kat kaunter-kaunter tu. Macam mana, bawa balik rumah ke, bawa seorang-seorang ke, macam mana? Bahagi-bahagi. Kalau dia macam ni lah, saya bekas pengarah saya dululah. Kami selalu terima hamper banyak sangat. Setiap kali raya Cina ke, raya apa ke, kami terima hamper. Banyak hamper kami terima. Tapi apa yang dia buat adalah, dia akan agihkan hamper tu satu pejabat. Dia tak bolok dia seorang. Dia agih satu pejabat. Dia kata kalau nak kena satu pejabat, kena dia. Sebab semua orang makan. Betul. So selamatlah tuan-tuan dan puan-puan. Tengok juga kalau memang dia betul-betul dia hantar tu sebab reason apa. Sebab ada jabatan dia tolak terus tau. Dia tak terima terus. Dekat kaunter pun dia dah tak terima. Ada jabatan yang macam tu. Terpulanglah tapi jangan sampai menjerat diri lah. Terima kerakyatan. Ni dilarang Tadi main golf tadi tu. Jangan sebab apa main golf kita, sebab dulu banyak berlaku kes pergi main golf dibayar oleh kontraktor tuan-tuan puan-puan tiket flight kontraktor bayar, hotel kontraktor bayar, fee apa golf kontraktor bayar, makan minum kontraktor bayar. So benda-benda macam ni lah dia larang lah tuan-tuan puan-puan jika kita tahu benda tu memang sebab dia ada purpose. Dia memang tujuan dia nak dapat kelulusan ke apa ke, memang tak boleh Dan dia benda ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ikut kehendak dia memang okey, tapi once kita dah tak ikut kehendak dia, itu yang jadi lapor pada SPRM apa tu. Jadi banyak isu tu tuan-tuan dan puan-puan Okey, next. Pemunyahan harta, tak dia ada sebut tadi kan? Pemunyahan harta. Make sure tuan-tuan dan puan-puan Make sure harta, kalau dulu, masa dulu servis ni, kita lapor harta adalah harta kita saja Sekarang ni tak tuan-tuan dan puan-puan. Pasangan dan anak-anak, kalau anak-anak dah besar, anak-anak dah kerja, pun kena lapor juga Lapor atas kita lah. Pada tarikh lantikan, peroleh harta baru, pelupusan bila-bila dikehendaki kerajaan setiap 5 tahun sekali. Ada puan-puan kes-kes datang tertib sebab tak isytihar harta. Make sure tuan-tuan puan-puan isytihar harta walaupun kalau harta tu dah lupus sekalipun isytihar. Beli yang baru walaupun motosikal harga 2,000 sekalipun make sure isytihar supaya kita tak kenalah. Sebab bukan apa, ada kali ada dengki dia kawan-kawan kita je tuan-tuan puan-puan. Dia tengok kita ni mewah sikit je, hidup senang sikit je, dia pun buat laporan. Lepas tu kita yang kena. Menyegara taraf hidup melebihi MO5 pendapatan yang sah. Ini pun tuan-tuan dan puan-puan mutlak tak boleh Kita boleh tahu kita boleh nampak sesama kita ni pegawai perlu kemuka penjelasan kepada KJ dalam tempoh 30 hari. Kalau dia dapati gaji 4,000, gaya hidup 10,000. Begitu juga yang kita post-post dekat FB, kita post dekat sosial media tu tuan-tuan puan kita diperhatikan kita menjawab awam ni sentiasa diperhatikan. So benda-benda macam ni lah, kalau kita duk mewah-mewah tu benda tu yang menjerat. Tengok dia ada tak buat apa, dia ada buat part time job. Okey, dia ada tak minta kelulusan part time job? Ada, okey selamat. Pinjam wang, tadi saya nak cerita sikit pasal pinjam wang ni kan. Termasuk menjadi penjamin, tak ada sebut pasal penjamin. Kecuali institusi kewangan, insurans, koperasi, penjajahan sewa beli. Tuan-tuan dan puan-puan, kita penjawat awam ni memang sangat laku sebagai penjamin saudara mara pun nak kita sebagai penjamin sebab kita ada gaji tetap. Jangan jerat diri tuan-tuan dan puan-puan Sekarang ni kalau dulu even pinjaman pelajaran pun kena muflih, kena insolvency, bankrupt. Tapi akta dah diubah suai. Kalau kita jadi penjamin kepada pinjaman pelajaran, kita selamat. Tapi kalau kita jadi penjamin lain-lain guarantor kepada lain-lain pinjaman, tak kisahlah beli rumah, beli kereta ke, personal loan ke, kalau dia tak bayar, kita kena bayar. Kalau kita tak bayar, itu yang berjawab abang kena isytihar bankrupt tu tuan-tuan puan-puan Bila once isytihar bankrupt tuan-tuan puan-puan, kita boleh ditamatkan perkhidmatan So make sure nak jadi penjamin untuk anak sekalipun, make sure dia mampu bayar. Jangan sampai menjerat kita. Keberhutangan kewangan yang serius. Ni. Hutang dan nilai tanggungan lebih 10 kali. Ini tuan-tuan puan-puan tahulah. Make sure kalau ada di pejabat tu yang ada isu-isu kewangan ni, isu-isu dia tak boleh. Sebab ada kes tuan-tuan puan-puan saya share ada 2 kes. Satu
satu kes hari tu saya punya peserta khusus, bukan dia lah, anak buah dia, datang kerja. Bila orang ada masalah isu-isu kehutanan keuangan yang serius ni, tuan-tuan, dia akan ada masalah disiplin kerja. Tak datang kerja, kerja hilang daripada tempat kerja, lepas tu tak perform, maknanya tak boleh buat kerja dengan bagus lah. So macam satu kes ni, dia kalau ada duit dia datang kerja sebab kad bank dia Along pegang. Dia bukan pinjam duit dengan institusi kewangan, dengan bank ke apa ke, tapi dia pinjam dengan Along. So kad bank dia Along pegang. So kalau ada duit dia datang kerja pun nak naik bas. Kalau ada duit dia datang, kalau tak ada duit dia datang kerja. So yang satu lagi pun sama. Yang satu lagi adalah kalau tuan-tuan perasan 3 tahun 4 tahun yang lalu pernah keluar dalam surat khabar, ada seorang pejabat awam tu hilang, bini dia buat laporan polis. Bila cek-cek, polis jumpa dia dekat rumah nenek dia dalam keadaan yang bingung, tak tahu apa-apa. So bila cek rupanya bila buka dia punya laci tempat kerja dia tu, rupanya banyak surat bank. So kalau ikut bos dia dah tak nak dia. Bos dia dah minta supaya dia dibuang kerja. Masa tu dia commute daripada KL daripada Putrajaya. Dia duduk di Putrajaya, dia kerja di KL. So dia naik motor, hari-hari pergi kerja, balik kerja naik motor. So dia selalu dia ada masalah disiplin lah. So dalam kes ni, bos dia dah tak nak dia. Tapi JPA masih bagi peluang kat dia lah. So apa yang JPA buat adalah JPA pindahkan tempat kerja dia ke Putrajaya supaya dia lagi saving cost, and then dekat sini dalam dua kes ni tak kisahlah tuan-tuan puan-puan, jika ada anak buah yang ada masalah, rujuklah kepada AKPK, Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit Malaysia. Panggil AKPK sebab AKPK yang ada kuasa untuk dengan bank ke dengan apa ke untuk bantu untuk contohnya kalau dia kena bayar 500 bulan. So AKPK akan bantu supaya tengok dia punya gaji dia berapa, tanggungan dia berapa, and then daripada situ berapa yang dia boleh survive untuk hidup bulan-bulan. Lepas tu AKPK akan bantulah dengan bank untuk kurangkan 100 bulan ke, RM50 sebulan ke. Itu kuasa AKPK ada. So make sure tuan-tuan dan puan-puan dekat pejabat tu, kalau ada lah yang ada masalah ni, bantu. Jangan sisihkan. Okey, setakat ni boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, ni. Meminjam wang dengan faedah. Penglibatan dalam pasal niaga hadapan. Saya nak pergi teruslah tiga-tiga ni. Tuan-tuan dan puan-puan, dua-dua ni. So okey, pinjaman dengan faedah ni kecuali penyimpanan wang secara deposit tetap akaun institusi kewangan. Ni kutu boleh tak agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan? Kutu boleh tak agak-agak? Boleh. Boleh. Hari tu ada macam-macam fatwa keluar, kutu haram lah apalah Kalau dia minta yuran tu, yang sebab tak boleh tu minta yuran. Minta yuran? Kutu pun ada main yuran? Ada. Tak ada, kalau dia kata siapa nak join kutu kena masuk yuran pendaftaran kutu, duit kutu lain, duit yuran lain. Itu tak boleh sebab kita tetapkan syarat. Betul. Tak boleh Kalau ikut ni kutu pun tak boleh sebab saya pun tertarik juga isu kutu ni tuan-tuan perempuan sebab dia ada pro and cons lah. Contoh, kita main 10-12 bulan contoh kita dapat bulan 3. Tapi 7 bulan lagi tu kita tak boleh bayar lagi kan. Tiba-tiba berlakunya kes, sebab ni saya baca dalam saya bacalah fatwa-fatwa yang keluar ni. Tiba-tiba na'udzubillah lah kan, tiba-tiba kita meninggal. Hutang tu lah macam mana kalau orang tahu tak apa, tapi mestilah kita akan bantu kan supaya kawan kita tak berhutang, bagi tahu keluarga dia ke, halalkan ke So itulah antara pro and cons dia. So pinjaman dengan faedah, penglibatan pasaran niaga hadapan ni macam forex lah macam Bitcoin. Benda-benda ni tuan-tuan perempuan kalau tak ada kelulusan Bank Negara Malaysia, janganlah sebab dia akan menjejaskan kita. Kalau ada kelulusan Bank Negara Malaysia, bolehlah you nak join sebab itu selamatlah Dia bukan apa tuan-tuan perempuan. Contoh kita kat pejabat tu, kita jadi toke pula. Kita jadi ibu kutu kata orang. Ni masuk ni skim cepat kaya ni. 6 bulan dah dapat banyak mana. So kita pun ambil collect 10 orang, 1000 seorang. Tiba-tiba tengah-tengah jalan that yang buat skim cepat kaya tu dah hilang, lesap. So kita yang kena tanggung. Kawan-kawan tak puas hati. Duit dah 1000 ni. Ingatkan dapat pulangan dapat 3000, 4000 pulangan. Duit dah burn, dah habis. So kawan kita juga yang buat laporan. So tak pasal-pasal kita kena
So make sure tuan-tuan dan puan-puan Okay. Alright. So next cabutan bertuah. Loteri. Ini biasanya non-Muslim lah, banyak berlaku kes-kes macam ni Pergi sport toto apa semua. So mengganggu, bila dah kalah apa semua, dia akan bagi kesan lah. So bagi maksud kebajikan, apa tu tuan-tuan dan puan-puan bagi maksud kebajikan tu? Siapa boleh terangkan kat sini? Apa dia bagi maksud kebajikan tu? SSP. Ya. Macam hari keluarga pun boleh? Macam mana? Hari keluarga. Itulah contoh hari tu saya bagi talk pas dengan banyak KBS. Contoh, kan dia orang buat running, dia orang buat bola apa semua tu, yang jadi penaja dia orang tu sport toto. Benda-benda macam tu lah maksudnya, boleh lah. Bukan untuk personal interest lah. Okey, saya nak pergi 18, 19, 20 saya nak pergi sekaligus Penerbitan buku, penyata alam, penyuntingan dalam mana-mana penerbitan. Yang ni saya nak nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah jaga especially sekarang kita ada social media Kita ada Facebook, Instagram. Make sure jagalah elok-elok sayangilah servis anda. Sebab banyak mana kes berlakunya isu-isu laporan maklumat terperingkat ni di-share dalam WhatsApp ke apa ke, ramai mana yang kena tindakan tuan-tuan puan-puan. Betul juga di social media tuan-tuan puan-puan Macam contohnya hari tu. Yang kes hari tu, yang viral hari tu. Siapa nama dia? Yang USM tu? USM tu. Yang pasal dia kata nak buat PKP tu. Tom kan? Saiful USM yang viral Tu mata-mata. kakak dia kerja JPM tu. Ya betul. Tak pasal-pasal tuan-tuan puan-puan, kalau betul lah saya tak kata tak betul Kalau betul lah kakak dia kena tata tertib tau. Sebab kakak dia yang salurkan maklumat terperingkat tu kat dia. So okey, yang tu satu. Lepas tu satu lagi tuan-tuan puan-puan, pernah ada satu kes tata tertib. Dia biasalah grup WhatsApp ni banyak grup tuan-tuan puan-puan Dia share dekat grup WhatsApp. Dia buat luahan dekat bos dia dalam 2 grup WhatsApp sahaja. Tak tahu grup WhatsApp mana. Oh my god. Sekejap Tak tahu grup WhatsApp mana yang sekejap tuan-tuan puan-puan. Saya kena ni sekejap lah. Sekejap. Okay, so dalam 2 grup WhatsApp sahaja, which is tak tahu grup WhatsApp mana yang snap benda tu bagi dekat bos dia. So, apa yang berlaku adalah bos dia buat laporan untuk tata tertib. Sebab bos dia kata dalam kes tu dia consider as memalukan imej perkhidmatan awam lah. So bos dia terasa, bos dia buat laporan untuk kes tata tertib. That one satu. Lepas tu ada satu kes di mana berlakunya bos dia minta maklumat tender dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp office, bos dia minta maklumat tender, which is consider as maklumat terperingkat lah tuan-tuan dan puan-puan. Dia ni memang bagus lah. Dengan suci hati dia bagi maklumat tender tu dalam grup WhatsApp tu. Dia tak PM tepi bos dia. Dia bagi dalam grup WhatsApp tu juga. Adalah makhluk dalam grup WhatsApp tu share maklumat tender tu kepada orang yang potensial lah kan. Dah jadi kes tata tertib. Tuan-tuan dan puan-puan, dah dia dikenakan tindakan amaran. Tuan-tuan dan puan-puan So kesian ada dekat dia sebab dia tak bersalah kalau nak ikutnya, tapi dia silap dia because of dia salah salur maklumat tu secara umum. So jaga-jaga tuan-tuan puan-puan. Begitu juga dengan kita post dekat FB, dekat Instagram, dekat WeChat, mengutuk-ngutuk kerajaan, mengutuk itu, mengutuk ini. Kalau orang tak puas hati terpa, orang boleh snap orang boleh snap, orang boleh hantar. So kita boleh dikenakan tindakan mencemarkan imej perkhidmatan awam. Mudah je kalau nak kena charge ni. Kalau kita tak boleh charge dalam, nanti kita tengok later on kita akan tengok. Kalau kita tak boleh charge dalam mana-mana, kita akan charge ingkar perintah ataupun mencemarkan imej perkhidmatan awam. Tu je dua kita akan guna. Betul ke puan? Kita punya WhatsApp, Facebook dipantau oleh kerajaan. Betul. Facebook kita tu, sebab tu saya kata kita boleh tahu siapa yang hidup mewah apa semua ni. Kita pantau. Dia dipantau. Kita boleh tahu. Sebab tu jaga-jaga. Sebab tu saya tak akan share pasal kerja saya. Saya akan share benda-benda yang merapu je. Pasal masakan.
Sebab ni saya sebenarnya ni polis sendiri yang nasihat tau. Polis sendiri yang nasihat. Dia kata tak payahlah nak share apa-apa sangat, dia kata. Bahaya tuan-tuan dan puan-puan WhatsApp kita pun boleh di-trace tuan-tuan dan puan-puan jika berlaku. Sebab tu kan ada surat rahsia besar sulit hari tu TKSUK JPM Datuk Seri Salahuddin ada keluarkan surat terbaru rahsia dokumen terperikat tak boleh melalui WhatsApp So kan banyak kes kan. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu daripada bulan Mac hari tu masa PKP banyak mana kita kenakan tindakan tata tertib because of sharing benda-benda yang tak sepatutnya ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan sidang media PM masa bulan Mac hari tu dia keluar perkataan terhad kan. Lepas tu dah tak ada. Lepas tu PM tak berucap lagi dah release. Dah semua orang dah dapat dia punya press statement dia. Lepas tu dah tak ada kalau tuan-tuan perasan sebab dia sentiasa tambah baik. Bila kita tegur, lepas tu bila habis sidang media baru dia releasekan press statement tu. So banyaklah perubahan-perubahan yang kita buat daripada situlah. Daripada sebenarnya PKP ni banyak mengajar kita lah tentang isu-isu tata tertib tentang isu-isu keselamatan ni tuan-tuan. SUA dia tak buat kerja tu puan. SUA dia siapa? Tak adalah, SUA dia lah. Sepatutnya SUA dia yang ambil peranan supaya press release selepas press conference. Itulah biasanya kita bagi awal, kita bagi pada kita bagi pada masa PM tengah berucap tu kita akan bagi. Sekarang ni mudah, apa-apa share kat WhatsApp. So bila reporter-reporter ni bila dapat dia akan share dengan kawan-kawan dia. So itu yang melagak-lagak tu. So sekarang ni even yang terbaru-baru ni lah TKSUK Datuk Seri Salahuddin dah keluarkan statement sebarang perkara-perkara terperingkat dia tak boleh share melalui WhatsApp lah. Which is betul lah sebenarnya. Bahayalah kan sebab orang boleh share kan. Okay. Alright, ada apa-apa nak tanya pasal isu ni lagi? Ada apa-apa? Okay. Okay, next. Ni penjawab apa perlu bertanggungjawab penyebaran maklumat di media sosial. Okay. Ni guru didenda. Denda tak apa tuan-tuan dan puan-puan, tapi walaupun didenda jabatan boleh ambil tindakan tata tertib juga tuan-tuan dan puan-puan Kalau kita disabitkan kesalahan dan dipenjarakan automatik lah buang kerja lah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau didenda kita itu hukuman denda tu tak ada efek pada jabatan, tapi kalau jabatan merasakan bahawa kita mencemarkan imej perkhidmatan awam, kita boleh ambil tindakan tata tertib lain lah. Okay. So make sure jaga-jaga. Ni. Mengambil bahagian dalam politik, memulakan prosedur undang-undang, tidak hadir bertugas. Itu paling banyak lah tuan-tuan puan-puan. Saya pergilah dia punya kesan dia. Okay. Mengambil bahagian dalam politik. Kumpulan pengurusan tertinggi PNP memang haram lah. Memang tak boleh buat apalah. Kecuali DG 41-48. Sebab dia orang ni dapat kebenaran khas pada tahun 2010. Dia orang kan besar, kuat. So dia minta, kesatuan dia minta untuk terlibat politik. Tapi dengan syarat, kumpulan pelaksana cuti sebelum bersara boleh. Tapi dengan syarat, sorry. KSU, KPM, kena dapat kebenaran lah tuan-tuan dan puan-puan. KPPA dengan KSU lah. Dia jangan, saya boleh lah ambil bahagian dalam politik, memang boleh. Tapi make sure ada kebenaran. Jangan pandai-pandai pergi langgar je tuan-tuan dan puan-puan. Memulakan prosiding undang-undang. Ini tuan-tuan dan puan-puan, maksud dia macam ni, mudah je. Kalau you mewakili kerajaan untuk bagi keterangan di mahkamah, tak apa, sebab kita ni berkhidmat untuk negara. Jangan pula kita ni mewakili yang menentang kerajaan. Itu salah lah tuan-tuan dan puan-puan ni, tak boleh lah. 23 ni tidak hadir bertugas pada masa dan tempat pegawai dikehendaki melaksanakan tugas. Ini paling banyak lah tuan-tuan dan puan-puan. Kat mana-mana tempat ada, percayalah cakap saya hilang waktu kerja, datang punch card hilang. Puan, ada pertanyaan? Ya. Contoh kadang-kadang kita buat kerja, kita habis kerja pukul 5, pukul 6, 5.30 something like that lah. Tiba-tiba malam tu bos message ataupun WhatsApp call, WhatsApp whatever lah, perhubungan komunikasi,
Tapi kita tak reply. Esok baru pagi baru kita reply, kita cakap kita tidur awal ke, tak baca WhatsApp ke. Adakah menjadi kesalahan sebagai penjawat awam tidak respon pada ketika itu, sebab kemungkinan bos dia nak dapatkan input meeting ke untuk esok, something like that lah. So apa pandangan puan tentang tu? Dia benda ni sebenarnya dia ada pro and cons dia. Dia sebenarnya kalau ikutnya banyak kata kita ni hanya pukul 8 sampai pukul 5 contohlah ya. Kita bagi pada waktu kerja standard lah ya. Sepatutnya pukul 8 dan pukul 5, tapi bila kita pejabat awam ni, kita memang 24 jam lah sebenarnya sebab berkhidmat untuk negara kan. Tetapi tengok atas bos. Ada setengah bos boleh terima, ada setengah bos tak boleh terima. Kalau ikutnya, kalau macam saya dekat Intan ni, memang bos takkan ganggu lah di luar waktu pejabat. Kecuali kalau benda mustahak lah. Tapi nak kata adakah menjadi kesalahan tu, tengok atas bos. Ada setengah bos dia tak boleh tau. Pukul 2 pagi pun dia nak you jawab. So dalam kes ni saya tak boleh nak kata ya dan tak boleh kata tidak lah. So dia terlalu kepada bos itu sendiri. Sebab ada bos memang on the spot dia nak you punya jawapan. Tapi pandangan saya tak sepatutnya lah. Sebab bila kita di luar waktu pejabat, kita di rumah, kita ada juga komitmen kita komitmen dengan anak-anak, komitmen yalah kalau tak kisahlah nak kemas rumah ke, nak masak ke, nak apa ke. So tak patutlah kalau bos nak kenakan tindakan tata tertib because of that di luar waktu pejabat. Soalan kedua, cuti ni hak mutlak ke atau hak apa nama dia? Dia hak mutlak ataupun cuti rehat, kita minta cuti ni kan? Dia hak mutlak personal ataupun optional. Saya lupa perkataan dia sebab Tuan. Cuti bukan hak. Tu yang pasti. Dalam Pegili Limau ada menjelaskan bahawa cuti bukan hak. Walaupun kita bercuti, tapi kalau ada kerja yang mendesak, kita diarah kembali ke pejabat, kita kena kembali ke pejabat. Tuan-tuan, di mana walaupun di mana anda berada. Sebab kalau anda tak hadir pada tempat dan masa yang ditetapkan, apabila diarahkan, anda dianggap ingkar perintah. Dan boleh dikenakan tindakan tata tertib. Kena ingat MC cuti bukan hak. MC kalau bos suruh datang kerja, kena datang kerja tuan-tuan dan puan-puan. Boleh you sakit macam mana sekalipun. Okey? Boleh? Cik Azhar? Saya tolong soal dia. Faham, tak apa, it's okay. Kita clear kat sini tuan-tuan dan puan-puan sebab ramai orang selalu cakap, saya cuti hari ni, kenapa ganggu saya gini. Tak, tuan-tuan dan puan-puan salah. Walaupun you cuti, bila dia arahkan kembali bertugas, you kena kembali bertugas. Itu memang dah ada data maktub dalam Pegili. Tak boleh nak salahkan kerajaan. Sebab kita dibayar gaji tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Okey, next. Puan, maaf nak saya. tanya. Kalau kata cuti yang memang contoh macam ni contoh ya. Kedah cuti Jumaat, Sabtu. Tapi hari Jumaat tu selalunya adalah hari yang orang negeri lain kerja, yang hari yang memang selalulah kita diganggu. Tapi kadang-kadang kita terlambat respon, adakah menjadi kesalahan? Sebab hari itu memang adalah hari cuti umum untuk orang-orang di negeri berikut. Sepatutnya tak salah. Dia kena faham, dia kena ada budi pecara, dia kena tahu. Macam saya dulu, saya kerja di Terengganu. Terengganu macam Kedah lah. Hari Ahad dia cuti. Hari Jumaat hari Ahad kerja, Jumaat cuti. So hari Jumaat tu lah HQ nak itu nak ini. Sebenarnya tak salah kalau kita ni tak boleh nak respon sebenarnya pada hari tu sebab hari tu memang hari cuti yang memang dikhaskan untuk. Tapi pandangan saya, kita nak menjaga servis kita ni, respon lah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab benda ni dia bawa mulut ke mulut. Biasanya bos-bos ni, kita ni puan-puan, sebenarnya benda ni saya nak cakap macam mana, benda ni tak ada dalam kitab lah, saya kata. Bila kita nak bertukar tuan-tuan dan puan-puan, kita naik pangkat ke, apa ke, kita kena, orang akan cakap, orang start, dia ni macam mana dulu, dia ni macam mana, dia ni susah lah, dia ni aku kontak susah nak dapat maklumat lah apalah, tak jawab lah apalah. So ada kala bos pun dia boleh tolak tau tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya pengalaman saya bos saya sebelum siapa-siapa nak masuk pejabat saya dululah pengalaman saya, dia akan check dulu, dia akan tapis dulu. Orang ni okey ke tak? Dia akan tanya 2-3 pendapat apa semua, dia akan check. Kalau okey boleh, kalau tak okey dia reject.
Walaupun JPA sekalipun hantar, dia reject. Dia benda macam ni lah tuan-tuan perempuan Sepatutnya kalau tanya tadi hari Jumaat, boleh nak jawab lambat tu boleh, tapi as long as you respond lah. Tapi respon macam tadilah komunikasi tu, bahasa Mungkin kita boleh, maaf lah hari ni biasalah kalau bila cuti Jumaat ni, banyaklah benda sikit nak kena buat kan. So, itulah cara tu lah tuan-tuan perempuan Cara macam mana kita nak mengelak daripada menjawab. Nak menjawab dengan cara yang polite lah. Tapi saya elok-eloknya jawab lah, jangan terus. Sebab bos dia tak suka. Sebab bos ni dia kena desak di bos atas juga. Mungkin bos atas nak urgent, mungkin menteri nak ke, KSU nak ke, kita tak tahu. So, diorang ni kalau time tu juga dia nak. Tuan-tuan perempuan So, make sure lah kita sentiasa alert lah benda-benda ni Okay? Okay, ada apa-apa lagi? Ada lagi soalan? Sekejap ya, saya ada tetamu. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kita sambung. Okey, next. Okey. Ini isu-isu tadi tuan-tuan dan perempuan. Saya nak tanya ROS, Hermes Mora update tak? Hermes update tak? Kita tak pakai Hermes? Update. Make sure update Hermes Pengemasan butiran peribadi. Kalau butiran peribadi ni biasanya tuan-tuan dan perempuan ada bagi orang ke suruh isi ke, Google Form ke suruh isi ke, ataupun memang solely on Hermes semata-mata. Hermes puan. Make sure Hermes update sebab bila kita buat kursus ni Hermes, kami semua apa-apa melalui contoh yang saya bagi contoh mudah je. Apa-apa intan ni khusus adalah melalui apply melalui D-Teams. D-Teams tu kita direct dengan Hermes. So ramai yang tak update Hermes dia, especially dia daripada jabatan lama, dia masuk ROS, dia tak update Hermes dia. So email dia masih email jabatan lama, penyelia pun penyelia jabatan lama. So bila dia apply kursus ke apa ke, dia tak dapat email tu sebab email tu pergi ke jabatan lama. Itulah contoh yang paling mudah saya bagilah. And then surat tidak dapat diserah. Jika berlakunya apa-apa kes-kes yang tertib tuan-tuan perempuan kita based on latest address yang you bagilah. Saya bagi contoh saya pernah ada pengalaman pengalaman SPRM di mana laporan Ketua Audit Negara tahun 2018 tak silap saya. Dia sumbangan mesin jahit kepada Ibu Tunggal, Persatuan Ibu Tunggal. Bila audit pergi on the ground, check dekat on the ground, rupa-rupanya mesin jahit tu tak ada. Tapi bayaran dibuat sepenuhnya. So mana pergi duit tu? Mana pergi mesin jahit tu? Tuan-tuan dan perempuan. So berlakunya masuklah SPRM. Bila SPRM masuk, masa tu adalah pegawai kontrak. Grade 41. Pegawai kontrak. So saya masa tu sebagai admin, so saya lah kena soal di SPRM. Dia kata dia tak dapat cari alamat. Saya kata dia alamat yang ada dengan kita yang latest lah. So kita tak tahulah. Bila dia dah habis kontrak mungkin dia pindah pergi mana-mana, kita tak tahu kan. So itu dah bukan di bawah bidang kuasa kita. So SPRM nak dakwa dia, nak cari dia kan, nak panggil bagi keterangan apa. You know what? Sebenarnya SPRM ni, polis ke, siapa ke, dia akan cari jalan untuk cari kita. Bila dia tak dapat dia alamat tu, saya tak tahu macam mana diorang boleh dapat tahu wife dia adalah bekerja di salah satu universiti awam di Malaysia. SPRM pergi ke office wife dia untuk dapatkan suami dia. So tuan-tuan dan perempuan nampak tak kesan dia? Bila kita buat hal, kesan dia adalah bukan kita je yang kena sebenarnya. Dengan family kita, bayangkan SPRM pergi cari dia, apa perasaan wife dia. Itu juga kalau di rumah SPRM pergi cari di rumah family dia. So make sure tuan-tuan dan perempuan benda-benda macam ni kena jagalah Okey, dokumen hilang, sistem file tidak sistematik. Tadilah make sure file-file update tuan-tuan dan perempuan Sebab macam saya hari tu pun SPRM minta file. Saya bagi mana yang saya tak bagi dia buat balik. Saya kata dia photostate isi kandungan dalam file tu, dia photostate di hadapan kita. Lepas tu dia ambil isi kandungan tu, tapi file saya tak bagi.
File memang saya tak bagi. Saya kata kalau nak you kena datang office lah untuk rujuk. Saya takkan bagi file saya untuk bawa balik lah. Sebab menjadi satu kesalahan you bawa keluar file tanpa kebenaran kecuali dengan perintah mahkamah. Kalau perintah mahkamah tak apa tuan-tuan puan-puan you boleh bagi. Pendekatan verbal. Inilah tuan-tuan puan-puan dah tadilah kalau berlakunya apa-apa tu you tegur, you rekodkan kena ada hitam putih. Begitu juga tuan-tuan puan-puan dalam melaksanakan tugas. Kalau bos-bos tegur, bos-bos suruh buat apa-apa, especially benda-benda yang kata orang tu wahyu ke apa ke, saya pasti sebab apa dia ada wahyu-wahyu dia So make sure tuan-tuan puan-puan rekodlah di mana-mana, tak kisahlah buku peribadi ke. Sebab setahu saya mahkamah diterima semua rekod. Sebab ada satu kes tu berlaku, pegawai ni dia didakwa di mahkamah kerana pecah amanah. Tak dia bagi kontrak pecah amanah lah, dia consider pecah amanah lah sebab dia bagi kontrak kepada, maknanya dia bagi kontrak tu kepada syarikat yang tertentu. So benda tu masuk mahkamah dan pegawai ni dia selamat because of satu je statement dalam dia punya buku dia catatan dia mengatakan bahawa itu adalah arahan bos dia. Bos dia dah tak ngaku dah tuan-tuan, bila dah kena macam tu dah masuk mahkamah semua dia tak ngaku. Tapi nasib baiklah dia catat yang benda tu adalah arahan bos dia. Benda tu je yang selamatkan dia daripada hukuman penjara di mahkamah. Tuan-tuan puan-puan So make sure jaga-jaga benda-benda macam ni ni saya nak pergi tidak hadir bertugas, palskat dengan sijil cuti sakit palsu. Tuan-tuan puan-puan kita boleh trace. Kalau you buat UMC, kita boleh tahu rekod-rekod MC ni. Setiap dia ni mesti ada trend dia tahu. Kalau orang suka menipu ni, kita boleh tahu trend-trend dia. Contohnya, hari Ahad, hari Khamis. Contohnya yang kerja di hari Ahad hingga Khamis Hari Ahad dengan hari Khamis mesti di MC. Mesti dia ada je alasan dia tak perempuan. Benda macam ni kita boleh trace. Dan dia dapat pula daripada, banyaklah pula gangguan saya hari ni. Dia dapat pula daripada klinik yang sama. So kita boleh trace. Kita boleh buat surat kepada klinik tu untuk minta penjelasan lah. Dia ni sakit apa. Sebab sekarang ni kita tak susah nak buat exit polisi tuan-tuan untuk tamatkan perkhidmatan Dekat JPA tu berlambak sekarang ni yang isu-isu sakit. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, sebab dekat JPA tu sekarang ni berlambak yang kita dalam proses untuk exit polisi because of sakit. So tak susah dah sekarang ni untuk buat exit polisi untuk tamatkan perkhidmatan sebab ramai lagi orang nak kerja tuan-tuan dan puan-puan So jagalah servis anda. Okay, sijil suci sakit palsu, Panshkat tadi kan saya cerita tidak ada petugas. Benda ni semua sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tiga-tiga ni beri kesan kepada pension kita tuan-tuan dan puan-puan Hari ni saya nak cuti lah tapi tak ada rekod apa. Senyap. So sepatutnya cuti 25 hari. Kita dah ambil 5 hari tapi lepas tu kita tak rekod. Kita tak mention apa-apa. Tapi dalam Panshkat tak tulis ni. Tuan-tuan dan puan-puan, masa ni kita seronok. Tapi bila pension nanti, dia akan tolak JCR. Masa tu lah kita masa tu tak tahulah nak terduduk ke nak apa ke kan. Dia akan tolak JCR. Sepatutnya kita dapat 200,000 contohnya. Dia tak tolak sikit tuan-tuan dan puan-puan Sehari cuti bersamaan dengan sebulan gaji. So bayangkanlah dia tak tolak sikit-sikit. 10,000 jugalah dia akan tolak. So make sure you update service you. Buku servis update tak? Masing-masing check tak buku servis masing-masing? Buku servis kat mana tuan-tuan dan puan-puan? HQ. So macam mana buat untuk check buku servis? Hari bertemu pelanggan. HQ buat naziran. HQ turun ke negeri. HQ turun ke negeri bawa buku servis ke bawa yang tu? Bawa buku servis puan. Bawa buku servis. Oh, tak bawa yang apa nama? Tak bawa yang kopi. Tak. Bawa buku servis original. Oh. Kena make sure jagalah buku servis original tu kalau bawa tu. Kalau di Sarawak memang buku servis tu memang saya sendiri yang buat kan. Sebab dia punya gaji, kemasukan, pencen, semua saya buat dekat sini lah puan.
Make sure you update buku servis you rekod cuti ke apa ke, Hermes lah sekarang ni, even JPA pun dia pakai Hermes, buku cuti ni semua dalam Hermes. So make sure you update sebab nanti benda tu akan efek masa kita pencen nanti. Begitu juga GCR saya nak nasihatkan tuan-tuan perempuan kalau masih ada yang tak kumpul lagi GCR tu, tolonglah kumpul. Sehari ke setahun at least you kumpul. Sebab ada pernah berlaku kes dia biasalah kita orang muda ni kan seperti yang perempuan lah, lelaki saya rasa tak ada isu sangat. Yang perempuan lah anak kecil, beranak, lepas tu cuti, asyik cuti anak sakit lah apalah cuti kan. So ada satu kes tu dia meninggal dunia. Dan dia masih belum confirm lagi masa tu. So tapi kerajaan bantulah dengan confirmkan di awal supaya dia dapat pencen terbitan lah, ahli keluarga dia dapat pencen terbitan. Itu yang kita kerajaan boleh bantulah. Tapi itu je boleh bagi. Tak boleh nak bagi apa? Sebab dia tak ada langsung GCR dia. Sebab dia guna sepenuhnya cuti dia every year tu, dia guna sepenuhnya untuk sepenuhnya lah dia ambil. Dia tak ada langsung masuk GCR. So saya nak nasihatkan mana yang masih tak ada langsung GCR tu, tolonglah update, tolonglah at least setahun you masuklah sehari 2 hari dalam GCR tu tuan-tuan dan perempuan sebab itu Puan nak tanya, kita GCR 150. Andai kata kita simpan sampai 200 ke 300 boleh kan? Boleh, sebab itu yang akan membantu kita. Sebab kita tak tahu tuan-tuan dan perempuan masa pencen nanti ataupun sekiranya berlaku apa-apa, kita meninggal ke apa ke dalam servis ni, kita tak tahu cara pengiraan dia tuan-tuan dan perempuan kita tak tahu. Macam saya ada pengalaman, saya pernah menguruskan pencen seorang pengarah saya pernah menguruskan pencen seorang pengarah. Dia terlebih cuti 3 hari tuan-tuan dan perempuan. Ada satu tahun tu dia terlebih cuti 3 hari. Bayangkan tahun 80-an, 90-an. Dan dia pencen tahun 2009-2010 dia pencen. Macam itulah tak silap saya tuan-tuan dan perempuan. Imagine mana kita nak ingat dah apa yang berlaku awal kita masa kita masuk servis tahun pertama, tahun kedua itu, kita tak ingat dah tuan-tuan dan perempuan. So JPA boleh trace tuan-tuan dan perempuan, bahagian pencen boleh trace dia terlebih cuti 3 hari. So JPA contact saya, suruh bagi tahu pengarah saya ni bahawa GCR dia kena potong. Dan macam saya kata tadi lah, sehari cuti bersamaan dengan sebulan gaji dia potong. So bayangkan kalau gaji kita 3,000, sebanyak mana kan? So banyak jugalah masa tu pengarah saya masa tu dalam berapa puluh ribu dia potong. So JPA tak berani nak beritahu, JPA suruh saya beritahu dia. Saya kata saya tak nak lah beritahu benda macam ni. Kan? You pun tak berani nak beritahu, takkan saya nak beritahu. So biar dia tahu sendirilah, dia tengok slip dia nanti, dia tengok account bank dia nanti dia tahulah. Tuan-tuan perempuan. So daripada situ saya belajarlah pasal kesan-kesan dia kat atas perkhidmatan kita. Boleh UMC kan kita ada limit juga kan? Make sure lah. Jangan nak sedar MC je tuan-tuan perempuan sebab dia beri kesan akan datang dia beri kesan kita tak tahu. Kita dekat JPPM ni kurang cuti puan sebab semua seronok bekerja. Itulah tengok saya nampak tadi semua sedih esok cuti tu. Dengan bos SNKP yang bagus, padu, beri sokongan. Jack sudah masuk Jack. Hari ni muka biasa. Terima kasih. Dia sebenarnya persitaran kerja main peranan. Kalau orang tu asyik cuti je, mesti dia ada masalah. So kita lah yang kena troubleshoot, kita lah yang kena tengok kenapa dia nak cuti. Dia ada masalah dekat rumah ke? Dia ada masalah dengan bos ke? Tugas kita lah tuan-tuan membantu cek benda-benda macam ni Punch card pun sama tadi tuan-tuan perempuan. Saya nak pergi tidak hadir bertugas dengan punch card. Kesan dia selain daripada yang tadi tu, kita ni kan kita ada kebenaran keluar 4 jam. Which is sekarang ni dah mudah through Hermes je dah. Kalau nak pergi mana through Hermes. Sebab apa tahu? Sebab kerajaan nak protect kita. Kita yang tak sedar-sedar sebenarnya. Kerajaan ni sebenarnya nak bantu kita, nak protect kita. Tuan-tuan dan perempuan, andai kata you keluar sekejap tu, 5 minit saya nak pergi kedai depan sana. 5 minit saya nak pergi sini. Dalam tempoh 5 minit tu, bos you tak tahu. Tiba-tiba, tuan-tuan dan perempuan, na'udzubillah kita tak minta, you accident. Masuk hospital. Bos tak tahu. Tiba-tiba, dia bukan dekat pejabat ke? Kenapa dia boleh accident kat luar? Bos boleh mengaku you hilang waktu bekerja, tuan-tuan dan perempuan. Dan you boleh dikenakan tindakan tata tertib ingkar perintah. Dahlah you sakit.
kena pula tata tertib. That's why saya kata, that's why kita Hermes sudah 4 jam tu dah melalui Hermes sebab nak memudahkan kita untuk protect kita. So, salah guna punch card. Pernah berlaku satu kes atau 2 tempat saya cerita ni real story lah. Berlaku 2 tempat di mana dia ni dah biasa trend tau. Dekat RS ni pakai thumbprint ke pakai punch card lagi? Face recognition. Face recognition. Tak kena bawa kepala lah ya kalau nak ni Sarawak masih pakai punch card kan yang kuning tu. Punch card ni banyak cara untuk menipu lah. Kawan-kawan boleh taruh punch. So jaga-jaga. So make sure tuan-tuan perempuan ada satu kes ni, 2 kes yang real yang betul-betul berlaku di 2 jabatan yang berbeza lah. Tapi kronologi hampir sama saya cerita Di mana jabatan A, jabatan B lah saya bagi. Dia adalah pakai punch card masa tu tahun masih pakai punch card tahun kerja 8 tahun kerja masa tu waktu kerja pukul 8 sampai pukul 5 lah. So pukul 8 sampai pukul 5 dia ni dah biasa tau. Kita pejabat kita tahu lah dia ni suka mengular, dia ni suka menghilang. Kita tahu perangai-perangai orang kat pejabat kan. So dia ni pukul 4 je dia mesti balik. Pukul 5 akan ada kawan dia punch card untuk dia. So apa yang berlaku nak dijadikan cerita Tuhan tu ialah nak uji kan. 2 kes ni pukul 4.30 mereka diisytiharkan meninggal dunia. Tapi pukul 5 punch card dia dipunch. So siapa yang punch sebenarnya? Dan 4.30 tu mana dia pergi? Rupanya pukul 4 dia nak balik. So on the way balik tu dia accident lepas tu meninggal dunia. So ketua jabatan dia bengang. Kawan dah meninggal. Ketua jabatan dia bengang. Ketua jabatan dia kata dia hilang waktu kerja. So berlakulah prosedur tata tertib. Kawan dah meninggal dah habis lah. Tapi keluarga lah yang ditinggalkan ni. Dia ada anak kecil masa tu 2 orang tak silap saya. Wife dia tak kerja. Kes ni. Lembaga tata tertib memutuskan hilang waktu kerja dan dah banyak dia so ada bukti kukuh dia selalu buat benda ni. Bukan this not the first time dia buat. So memang dah jadi habit dia. So lembaga tata tertib memutuskan kedua-dua ni dia dibuang kerja. So bertahun jugalah wife dia datang office, menangis, merayu bawa anak, minta supaya dia dapat pencen terbitan husband dia. Tapi ketua jabatan dia tu memang hardcore lah je ni. Tak nak paling belakang, tak kesian. So sampai hari ni dia tak dapat pencen terbitan tu. Tuan-tuan puan-puan. You nampak mudah kita ni seronok-seronok tapi make sure sometimes bos tu kalau dia bengang sangat dia boleh buat tuan-tuan dan puan-puan So jagalah servis anda tuan-tuan puan-puan Make sure Puan, saya puan. boleh saya nak tanya? Ya. Apa boleh kita buat kalau kekerapan ambil time off ni yang 4 jam? Dia ada 2 cara puan. Suruh dia ganti. Ada setengah bos dia cuma limit sebulan 3 kali je you boleh time off. Ada setengah macam tu. Ada setengah jabatan dia tertaluk kepada budi bisyara ketua jabatan lah. Sebab dalam pengeliling pun last kali akan kata tertaluk kepada penerimaan So terpulang pada ketua jabatan. Ada ketua jabatan tak kisah. Ada ketua jabatan distrik. Macam contohnya ada ketua jabatan distrik dia akan okay you keluar berapa jam you balik nanti you ganti. Ada yang ketua jabatan macam tu. Dan ada juga ketua jabatan yang bila dia tengok rekod ni dia akan potong gaji. Ada juga yang buat macam tu. Terpulang kepada jabatan lah. Tapi kebanyakan jabatan saya tengok dia suruh ganti. Kalau potong gaji tu boleh lah. Boleh potong gaji. Oh sebab ada isu. Sebab dulu saya dekat Kementerian Kesihatan. Memang tempat lama saya dulu memang potong gaji ataupun win-win situation dia potong cuti. Okey, sebab lepas tu kita ada jugalah buat teguran dekat beberapa kaki tangan kat sini. Tapi diorang petikai, diorang kata benda tu dalam pengkeliling tak sebut. Salah, diorang salah sebenarnya. Diorang tak faham keliling. Kan? Sebab boleh. Kita tengok sebab ada yang macam puan kata tadilah kalau ketua jabatan tak kisah tu kan. Sebab bila tak kisah tu ada kalanya kita nampak terlalu kerap pula benda tu berlaku dan menimbulkan tak puas hati daripada orang-orang lain.
Betul. Jadi dia tak akan cakap dekat ketua jabatan. Yang akan jadi mangsa adalah orang yang in charge pengurusan. Jadi kita tak nak benda tu sebab ada setengah kadang perasan sekarang ni majoritinya ramai yang agresif, yang berani naik ke jumpa ke ketua pengarah atas-atas. So kita tak nak lah nanti kita pun yang buat pengurusan ni kena juga disebabkan tak ambil apa-apa tindakan. So jadi itu nak tanya, maknanya kita boleh potong gaji ataupun boleh potong cuti lah ikut kepada ketua jabatan. Boleh. Potong cuti boleh, arah dia ganti balik waktu kerja dia yang dia keluar tu pun boleh. Potong gaji boleh. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Alright. Terima kasih Puan. Okey, cuai dalam melaksanakan tugas ingkar perintah. Okey, saya nak pergi yang ni dah tak banyak dah, sikit lagi. Cuai dalam melaksanakan tugas ingkar perintah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kes ni macam tadilah bos suruh ada kat tempat tu, you kena ada lah. So kerja you tu make sure jangan cuai. Contoh saya tahu dekat negeri-negeri dia biasa boleh bawa kereta pejabat. Dia ada, tak tahulah sekarang ni masih ketat ke, dia ada borang yang membenarkan you untuk bawa kereta pejabat. Walaupun bukan pemandu. Make sure jaga-jaga tuan-tuan puan. Banyak kes pemandu kita kenakan tindakan tata tertib. Tak kira lah pemandu betul ke yang memang tugas dia memandu ataupun yang bawa kenderaan pejabat. Sebab dia cuai, bila kereta pejabat ni, dia orang bawa ikut suka je kan. Ada setengah-setengah lah, tak jaga betul. Tak jaga macam kereta sendirilah. Ada banyak kes berlaku pemandu dikenakan tindakan tata tertib sebab dia bawa kereta dia accident. Ada satu kes tu, dia accident, dia langgar orang. Keluarga orang tu saman balik kerajaan dan kerajaan mahkamah memutuskan untuk kerajaan bayar ganti rugi kepada family tu dalam 300,000 tak silap saya. So pemandu ni telah mendatang kerugian kepada kerajaan lah. So MOF mengarahkan supaya pemandu ni dikenakan tindakan secharge. Tak ada apa-apa, tidak hanya tindakan secharge. Pemandu ni dia kena 2 tindakan tata tertib, tak ada apa-apa. Satu secharge, satu tindakan tata tertib. Dia ni pemandu ni dia dah lama servis, so dia dah naik pangkat daripada H11 kepada H14. Tindakan tata tertib adalah satu, dia diturunkan pangkat daripada H14 kepada H11. Satu lagi tindakan adalah secharge sebab dia mendatangkan kerugian kepada kerajaan. MOF mengarahkan supaya dia kenakan secharge. Saya tak pasti berapa ribu, tapi bukan 300,000 lah. 300,000 pun tak boleh hidup lah kan. So adalah yang dia kena. So dia kena bayarlah secharge tu, tuan-tuan dan puan-puan. So jaga-jaga siapa-siapa yang begitu juga dalam melaksanakan tugas. You bawa file keluar, you bawa buku servis keluar, make sure selamat tuan-tuan dan puan-puan Sebab kalau berlaku apa-apa, cuai dalam melaksanakan tugas lah. Begitu juga kita guna komputer, kita bawa laptop, kita bawa kamera pejabat apa semua tu. Make sure you jaga betul-betul. Lebih daripada jaga nyawa you lah. Sebab kalau nak kena tata tertib ni sekejap je tuan-tuan dan puan-puan cuai ni Okey, ingkar perintah pun samalah tadi. Saya tuan-tuan dan puan-puan, macam tadilah you kata cuti tadi kan. Cuti bukan hak. Kalau bos suruh you datang office, time cuti you kena datang. Kalau bos suruh you buat kerja, time cuti you kena buat kerja. Sebab itu bukan hak kita tuan-tuan dan puan-puan Saya nak share satu cerita tahun 90-an. Ini zaman dululah. Cerita ni dah lama tapi masih relevan sampai sekarang lah. Dia ni penjaga pam air. Dia dalam cuti untuk bersara, tuan-tuan dan puan-puan. So bila cuti nak bersara ni memang orang dah tak fikir pasal kerja lah. So dalam kes ni berlakunya banjir, di mana banjir ni berlaku dan dia kena buka pam air tu. Kalau dia tak buka pam air tu, lagi teruk kawasan dia tu kena banjir. So dia kena buka pam air tu. So dia kata alah dia cuti. Dia dah nak bersara, dia tak nak fikir dah pasal kerja. So dia tak pergi buka. Dia tak pergilah, dia tak buatlah apa yang diarahkan oleh ketua dia. So kesan dia adalah dia memberi kesan kepada kampung tu, kawasan tu, banjir besar lah. So bila banjir besar, banyaklah kerugian harta, kemusnahan harta apa semua, alat pejabat semua, harta kerajaan dan juga harta penduduk semua terjejas lah. So disebabkan oleh ingkar perintah dia tuan-tuan dan puan-puan, dia dikenakan tindakan tata tertib buang kerja di saat-saat dia cuti untuk bersara. Sia-sia je tuan-tuan dan puan-puan 30 tahun dia punya servis. So itulah saya nak nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, jaga servis anda. Nak keluar pergi mana pun, make sure bos tahu. Cakap kat bos, biar dia hitam putih. Jangan cakap mulut je. Sebab ada juga berlaku kes, dia cakap, dia verbally dia cerita kat bos dia. So bila berlakunya kes tata tertib, bos dia tak ngaku. Bos kata saya tak ada bagi arahan, saya tak ada bagi kebenaran untuk dia keluar.
So make sure ada hitam putih, tak kisahlah WhatsApp ke apa ke yang bos you bagi kebenaran you keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, supaya you selamat. Okey, ni tidak ada bertugas. Inilah. Ni daripada 2018. Tindakan ni diambil 2019. Ni kalau kumpulan sokongan nombor 1 ni adalah untuk buang kerja. Buang kerja turun pangkat lah. So dalam tempoh ni, saya harap gaji dia ditahan lah. Sebab kalau dia tak hadir bertugas, kalau gaji dia tak ditahan, siapa yang buat gaji dia tu, siapa yang bos dia tu lah yang akan kena potong gaji pula lah. Ganti balik benda tu. Kalau kita tak potong gaji dia lah. Kalau dia memang tak datang kerja lah. Okay, next. Ni, dia punya syarat dia lah, tidak ada bertugas. Macam tadi lah. You boleh arahkan untuk dia dipotong gaji lah kalau dia asyik keluar je. Okay, ni. Ini saya dah terang tadi lah, tak payahlah. Kita ni kita nak habis dah ni Okay, ni. Ni pun sama. MC, make sure MC tu betul Kita boleh arahkan untuk supaya dia ni lah. Ni saya dah cakap tadi. Membantah keluar negara tanpa kelulusan tadi tuan-tuan dan puan-puan make sure dapat kebenaran akan datang kalau dapat keluar negara lah. Make sure dapat kebenaran sebab kita tak tahu apa yang berlaku kat luar negara tu. Okay. Ni aduan tadi saya dah cerita. Kebutuhan keuangan pun saya dah cerita. Okay. Ni kalau dasar tata tertib kita lah tuan-tuan, alasan dan bukti yang kukuh. Hukuman bersesuai dengan saya kesalahan. Adil dan selaras. Peluang membela diri, peluang untuk merayu lah. Ni tata tertib yang kita ada. Tata tertib biasa, notis, prosedur surcharge, perintah tahanan, rayuan, penamatan perkhidmatan. Bila tamat ni tak ada apa-apa dah tuan. Surcharge adalah paling ringan lah. Dalam banyak-banyak kes tata tertib, surcharge adalah paling ringan. Okey, pegawai dikesan melakukan kesalahan. So kita minta penjelasan awal. Penyedia melakukan pertimbangan nak bawa tata tertib ke tak. Saya pergi sikit pasal benda ni tuan-tuan, sebab benda ni penting untuk tuan-tuan puan tahu Lembaga tata tertib peraturan 35 penentuan lembaga. Lembaga mana? Kalau lembaga sokongan, dia sokongan 1 ke sokongan 2. Kalau dia bukan untuk buang kerja turun pangkat, dia peraturan 36. Kalau dengan buang kerja turun pangkat, dia peraturan 37. Kalau kesalahan tu wujud ke tak wujud? Tak wujud, selamat. Kalau wujud, kita kena keluarkan surat pertuduhan dalam masa 21 hari. Dia kena jawab dalam 21 hari. Dia jawab ke, dia tak jawab ke, lembaga akan bersidang. Bersalah ke tak bersalah? Kalau tak bersalah, selamat. Kalau bersalah, lembaga akan menentukan hukuman dia. Peraturan 38. Ya, saya. Kalau pegawai dikenakan tindakan secas, dia boleh buat rayuan ke? Boleh. Boleh buat rayuan lah. Boleh buat rayuan lah. Untuk meringankan secas dia tu semua tu. Boleh buat rayuan. Okay, next. Ni, kenapa saya kata tadi tuan-tuan puan-puan, tata tertib ni sebenarnya serius. Amaran saja tuan-tuan puan-puan, saya nak nasihatkan kat sini tuan-tuan puan-puan Kalau bos bagi amaran, you tak boleh masuk buku servis, salah. Amaran yang masuk dalam buku servis adalah daripada lembaga tata tertib sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bos bagi amaran masuk buku servis, salah. Make sure jangan ada amaran pada bos masuk buku servis. Sebab kita menganiaya pegawai tersebut. Bila berlakunya amaran, kita tidak akan pertimbangkan dia untuk naik pangkat ke apa-apa ke daripada 12 bulan. Kalau denda 18 bulan. Secah yang ni tuan-tuan puan-puan, lucut had emolument 24 bulan, tanggung pergerakan gaji 30 bulan, turun gaji 36 bulan, turun pangkat 44 bulan. Buang kerja tak ada apa-apa dah. Tuan-tuan puan-puan. Sebab tu saya nasihatkan, jangan tengok amaran tu, jangan pandai-pandai masuk buku servis. Sebab ada ketua jabatan salah. Ni. Puan, minta maaf Puan. Yang amaran tadi cuma masuk dalam fail peribadi dia je lah Puan kan? Ya, betul. Kalau ketua jabatan make sure you masuk fail peribadi sebab kalau you nak bawa ke lembaga tata tertib, lembaga tata tertib akan tanya, apa tindakan pencegahan you dah buat? Oh, saya dah ada amaran. Sebab tu saya kata kena bertulis. Ini amaran yang kami bagi kat dia. So ada buktilah. Okey. Ni dalam tempoh tu dia tak layak dapat semua ni lah tuan-tuan puan-puan. Dia tak boleh minta pinjaman kerajaan, dia tak boleh minta pinjaman perumahan. Kita tak boleh cadangkan dia untuk anugerah ke apa ke. Secharge, macam saya kata tadi, secharge paling ringan. Tapi make sure secharge ni, jangan ketua jabatan pandai-pandai, oh dia ni kena secharge, kita kenakan dia bayar banyak ni. Tak. Secharge ni tidak boleh diperlakukan oleh ketua jabatan. Secharge adalah kita kena minta kebenaran MOF. MOF yang akan tentukan berapa nak kena secharge.
secasnya paling ringan tapi dia tak masuk buku servis, tuan-tuan dan puan-puan So secas ni kita akan tolak gaji dia lah. Kita akan minta supaya gaji dia dipotong. Sebab kita tengok juga tanggungan dia berapa sebulan dia boleh mampu bayar. Bukannya pakai bayar macam tu je. Tuan-tuan dan puan-puan Okey. Ni peranan kita, biar awam jaga image, laksana tugas, make sure integriti, jujur dan amanah lah. Mengutamakan kepentingan awam daripada kepentingan diri. Okey, saya rasa kita dah nak habis. Ada apa-apa nak tanya? Tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita habis? Boleh tanya? Ada apa-apa nak tanya? Dah jelas Kalau tak ada, kalau nak tanya apa-apa boleh nanti saya share slide ni dengan Urustia. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh email saya ke kalau ada apa-apa lah. So kalau tak ada apa-apa saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapatlah manfaat daripada 2 jam kita punya sesi hari ni. Saya mohon maaf lah jika ada saya punya gurauan ke kata-kata saya ke yang mengguris hati tuan-tuan dan puan-puan lah. So itu je daripada saya. Sekian, saya serahkan kepada Urustia. Terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Hamimah Madonna Hussein atas perkongsian ilmu yang sangat berguna sebentar tadi. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, sesi pada petang ini adalah persidangan sektor pengurusan JPPM. Jadi saya mohon agar semua hadir untuk sesi petang ini bermula jam 2 petang. Sekian, terima kasih. Charis, saya lift dulu ke macam mana Charis? Hold je dulu. Charis. Oh Jena. On Oh je. je. On je Okey, nanti sambung balik lah. Okay, ciao. Pun boleh. Log out dulu pun boleh. Pertengkaran sambung pakai ID yang sama saja. Better nak off dulu. Lepas tu nanti petang nanti masuk balik lah. Betul. Okay. Off dulu Bye. lah. Bye. Okey tak kalau pakai macam ni? So,